الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Betul, saya nak 2 orang je tapi dah puluh ribu dah ni. Pertama sekali kita tahmidkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala yang Tuhan sekalian alam, tidak menyerupai mana-mana makhluknya, adanya tanpa bertempat dan tanpa berarah, yang menentukan segala perkara yang berlaku di dunia ini. Semuanya ada hikmah dia. Okey. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga serta para sahabat serta mereka yang mengikutnya. InsyaAllah video ni rekod apa, tunjuk emoji apa, tak ada masalah. Saya alu-alukan, dipersilakan. Okey. Kita nak bercara pertama sekali iaitu berkaitan dengan teguran. Mana-mana pendakwah termasuk saya. Ini nombor 1 ya. Berkaitan dengan teguran. Mana-mana pendakwah, mana-mana ustaz, mana-mana ulama, mana-mana mufti, mana-mana pemimpin, apabila dia ditegur dengan benda yang betul, pertama sekali dia kena terima. Ini nombor 1 kita cakap. Dia kena terima. Macam tuan-tuan tegur saya terima, tak masalah. Tapi saya tegur tuan-tuan, tuan-tuan pun kena terima juga. Itu penting. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. So, nasihat menasihati. Ada orang nasihat saya, alhamdulillah saya terima, tak ada masalah. Okay? Ini kerana kalau kita famous, kita rasa diri kita hebat, kita rasa diri kita bagus, kita rasa diri kita telah disambut ramai, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar seseorang untuk uji. Betul tak? Ini saya dah mengalami. Allah Ta'ala hantar seseorang untuk uji kita. So kita ni yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, yang famous, yang terkenal macam saya tak adalah lawak je. Bila kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kita lihat kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita lihat kepada hadis Nabi SAW. Kita lihat kembali kepada sirah Rasulullah SAW. Itu yang paling penting sekali. Itu dia. Bila kita dikritik, bila kita ditegur, bila kita diberi nasihat, maka pertama sekali kita kena ambil iktibar benda itu baik. Itu yang pertama sekali. Semua sekali orang kena rasa benda tu. Tak kira engkau famous macam mana ke, engkau ilmu tak ada tapi famous ke, siapa pun kau, kafirkan mak ayah ke, ataupun apa keadaan kau, maka kita kena terima teguran. Saya nak bawa kisah lah. Saya kali ni, kita nak bawa kisah-kisah yang sahih yang berlaku. Ketika mana saya di bumi Istanbul di Turki, saya mengkaji tentang beberapa orang sultan yang hebat dalam sejarah. Antaranya Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ni, dia ni antara sultan yang sangat tegas. Dan sangat terkenal lah, sangat hebat. Sultan Abdul Hamid ni, dia ada seorang mufti. Al-Khatib nama mufti tu. Mufti ni telah ditanya oleh seorang pemilik tanah. Pemilik tanah ni kata, bangunan yang dibuat oleh kerajaan Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid Al-Thani, berada di atas tanah aku. Kemudian dia bawa perkara ini kepada Sultan Abdul Hamid Al-Thani. Maka Sultan Abdul Hamid Al-Thani kata, itu bangunan dia berada di tanah aku. Tegaslah, dia tegaslah. Dia famous, Sultan Abdul Hamid Al-Thani, famous. Terkenal. Tak ada siapa berani boleh mempertikaikan. Dia seorang ulama juga. Dia seorang sultan, dia seorang yang hebat. Kemudian tuan tanah ni pun kembali dan berjumpa dengan Mufti Al-Khatib ini. Mufti Al-Khatib. Lalu menceritakan tentang keadaan. Lalu Mufti Al-Khatib ini menilai dengan baik keadaan tanah tersebut. Dan dia mendapati bahawa tanah itu adalah hak milik orang itu dan bukan hak milik di bawah kerajaan Sultan Abdul Hamid Al-Thani. Lalu apabila ditanya kepada Mufti itu, tanah ini siapa punya? Engkau dah qadakkan, engkau dah hukumkan siapa punya. Bayangkanlah seorang sultan bertanya, tanah tu siapa punya? Sedangkan sultan mengaku itu tanah dia. Apa jawab mufti ini? Dengar jawab orang alim. Dia kata, berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis dan amanah yang perlu kita jaga hak orang lain, maka kita kena jaga hak orang lain dengan baik-baik, jaga hak orang lain. Maka kalau aku dapati bahawa tanah ini
aku putuskan ianya adalah hak milik orang itu dan bukan hak milik kerajaanmu, wahai Sultan Abdul Hamid. Berani dia cakap begitu di hadapan sultan yang terkenal, yang hebat, yang alim, Maka kita tengok jawapan Sultan Abdul Hamid Al-Thani. Dengar baik-baik. Kata Sultan Abdul Hamid Al-Thani, Alhamdulillahillazi awjada fi ra'iyati man yunqidhuni idza ghafiltu. Alhamdulillah, ada juga orang yang di bawah aku yang mana dia ingatkan aku bila aku tersilap. Tu dia. Dengar baik-baik. Kata Sultan Abdul Hamid, Alhamdulillah ada orang di bawah aku, ya, yang bawah kepimpinan aku, dia ingatkan aku bila aku tersilap. Ini penting. Mana-mana pendakwah, kalau dia tersilap, mengaibkan orang dan sebagainya, apabila dia tegur, terima. Jangan belagak sombong. Jangan belagak sombong. Itu dia. Itu yang pertama saya kata. Apabila ilmuwan-ilmuwan, pendakwah, ustaz-ustaz ditegur, maka terimalah. Itu cara dia yang pertama. Keduanya, saya ingin bercakap tentang beberapa cara-cara dakwah yang sepatutnya diubah. Ini teguran. Itu antaranya, kadang-kadang dalam kita berceramah ni, kita mengada-adakan cerita. Kita mengada-adakan kisah. Kita membuat-buatkan cerita, kadang-kadang berkaitan dengan kita supaya orang tak tahu, dan kita letakkan dengan campur aduk yang kurang benar. Ataupun yang kurang, walaupun mungkin benar, tapi tak sepatutnya. Contohnya, dalam ayat yang saya baca tadi tentang ibu bapa. Jika kita lihat Nabi SAW, Rasulullah SAW sangat menghormati kedua ibu bapanya. Rasulullah ketika mana umurnya 5 tahun, dibawa oleh ibundanya, Sayyidatuna Aminah, daripada Mekah ke Madinah untuk menziarahi kubur bapanya, iaitu Abdullah. Apabila sampai ke kubur bapanya itu, Rasulullah menangis, teresak-esak kerana sedih bapanya sudah pergi. Rasulullah tidak menceritakan benda yang buruk pada ibu bapa dia, tentang ibu bapa dia kepada orang, tak seperti mana sebahagian orang yang menggunakan ini sebagai uslub dakwah, menceritakan keburukan ibu bapa. Jangan cerita keburukan ibu bapa. Kemudian bila mana dalam waktu pulang daripada Madinah ke Mekah, Rasulullah SAW bersama dengan khadam ibu Rasulullah, iaitu Aminah, ada seorang khadam, Ummu Aiman, 3 orang. Dalam perjalanan itu, di satu tempat namanya Abwa, tiba-tiba ibu Nabi SAW itu sakit, tumbang, jatuh dan terus meninggal dunia di atas pangkuan anaknya yang mulia itu, iaitu Rasulullah SAW. Ketika itu umur Rasulullah 5 tahun. 5 tahun umur Rasulullah ketika itu, 5 tahun. Subhanallah. Waktu umur 5 tahun itu Rasulullah menangis. Tadi baru tengok kubur ayahnya, kemudian dia tengok pula ibunya mati, wafat di hadapan dia. Subhanallah. Wafat ibu dia di hadapan dia. Maka bila meninggal ibu Rasulullah ni di hadapan Rasulullah SAW menangis teresak-esak. Dan tahu tak siapakah yang menguruskan jenazah ibunya? Iaitu Rasulullah SAW sendiri ketika mana umurnya 5 tahun. Lalu dikebumikan ibu baginda alaihi salatu wassalam di satu tempat namanya Abwa, antara kota Mekah dan Madinah, jauh lebih kurang satu jam perjalanan kereta waktu sekarang lah. Okey, apa yang saya nak ceritakan bahawa apabila Rasulullah SAW besar, Rasulullah tidak menceritakan keburukan ibu dan bapa dia. Allahu Akbar. Rasulullah mengajar kita jangan jadikan ibu dan bapa kita ini sebagai alat untuk kita menjual lidah, menjual air liur kita, menjual diri kita untuk mendapat bayaran-bayaran yang tinggi dalam ceramah, untuk mendapat allowance yang tinggi di dalam ceramah, dengan kita memperendahkan ibu dan bapa kita. Itu ibu kita, itu bapa kita. Kenapa kita nak cerita benda-benda yang buruk tentang keadaan ibu dan keadaan bapa kita? Kenapa? Nabi SAW tidak pernah menceritakan tentang keburukan ibu baginda dan juga tentang keburukan bapa baginda
sama ada didengari daripada orang lain ataupun sebagainya. Jadi begitu juga kita lihat daripada sejarah-sejarah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka ini tidak pernah menceritakan keburukan ibu bapa mereka. Walaupun kadang-kadang itu ada di kalangan para sahabat, ibu dan bapa mereka ini kafir, bahkan menentang Islam. Tetapi tidak dijadikan sebagai kisah untuk dia sentiasa memburuk-burukkan ibu dan bapa kita. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebut yang kedua, janganlah kita jadikan modal untuk kita berbicara tentang dakwah dan sebagainya, sehingga kita memburukkan ibu dan bapa kita. Walaupun sejarah dia ada sejarah hitam, cuba kita tutup aib mereka. Sebab Allah Ta'ala dengan baik-baik akan buka aib kita. Bila kita menceritakan keburukan ibu, bila kita menceritakan keburukan bapa kita, kepada orang ramai dijadikan modal untuk ceramah, jadikan modal untuk bayar air liur mungkin 100,000, 200,000 mungkin yang marah. Maka kita telah membuka aib ibu dan bapa kita. Kadang-kadang ada orang kata ibu dia kafir, ayah dia kafir, tak kenal Allah, macam-macam itu dan ini. Ini apa ni? Adakah ini perkara yang dibolehkan di dalam Islam? Kita menceritakan keburukan kedua ibu bapa kita. Bertaubatlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa nak cerita tentang keburukan ibu? Kenapa nak cerita tentang keburukan bapa kita? Bapa kita ini, bapa kita itu, ibu kita ini, ibu kita itu. Jangan. Kita Quran, kita sunnah. Kita Quran, kita sunnah. Sirah Nabi SAW. Itu cara nak bawa orang. Bukan hanya dengan air mata, dengan tangisan, tetapi kena jaga sensitiviti ibu dan bapa kita. Mungkin kita bila kita dah dewasa, kita pergi keluar kat sana, kita pergi keluar kat sini, kita rasa kita dah alim. Kita rasa kita kopiah dekat kepala ni, kita dah alim dah. Tapi jangan sampai kita memalukan ibu bapa. Ini saya nak cerita. Ini yang kedua, apa yang saya nak sebut, jadilah orang yang tidak menjadikan peristiwa dia dengan ibu, peristiwa dia dengan bapa, sehingga dia memburuk dan mengaibkan ibu, sehingga dia memburuk dan mengaibkan bapa, sampai peringkat kadang-kadang itu mengkafirkan kedua ibu bapa. Ini dilakukan oleh sebahagian golongan Wahabi. Golongan Wahabi sering mengkafirkan kedua ibu bapa atas dasar yang pelbagai. Jadi kita rasa perkara ini perlu diubah. Ini teguran lah. Teguran yang terima. Seperti mana saya sebut pada permulaan tadi, teguran perlu diterima dengan hati yang terbuka. Okey. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita tengok sikit. Ada soalan tak? Tak ada soalan pun. Apa ni? Balik Malaysia. Saya dah balik dah. Alhamdulillah. Okey. Nanti tulis soalan banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jawab. Dan terakhir sekali, saya nak sebut tentang semua pendakwah-pendakwah di Malaysia ini. Semua sekali. Sama ada apa-apa aliran sekalipun. Kembalilah kepada ajaran Ahli Sunnati wal Jamaah. Cukuplah kita mengaibkan orang lain, mengaibkan orang miskin, mengaibkan orang fakir, cukup. Sudah. Ini dah jadi isu dah ni. Sudah lah. Mengaibkan orang fakir, miskin dah. Bantu orang memang wajib. Kita bantu, semua bantu. Tapi jangan aibkan orang miskin, sudah. Nabi SAW bersabda, Allahumma ahyini fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku di kalangan orang-orang miskin. Tetapi Nabi tidak mengaibkan orang miskin. Ini saya sangat tekan benda ni, kerana saya lihat ramai orang mempergunakan orang miskin dan orang fakir ni untuk fulus. Sebahagian orang di luar sana lah. So, hati-hati. Ya? Dan saya rasa setakat itu saja. Ada apa lagi nak tanya? Dan terakhir sekali lah. Saya nak respon sikit kepada ni respon saya dengan baik-baik. Respon saya kepada Puteri UMNO. Ada Puteri UMNO, dia pihak mereka tadi, daripada mereka lah yang maklumkan bahawa Puteri UMNO ni ada cakap saya gitu-gitu. Saya nak kata sikit pada Puteri UMNO ni, okeylah, terima kasih lah. Cuma Puteri UMNO, cuba tengok cermin diri jugalah. Puteri UMNO cermin diri. Kadang-kadang kita tengok gambar tu nampak ketiak apa benda. Apa cerita ni Puteri UMNO? Kan? Kita sekarang ni pas dengan UMNO dah geng dah. Janganlah memalukan Islam pula. Okey. Kemudian Puteri UMNO, engkau orang adalah puteri-puteri yang bagus. Itu kan saya cakap ni. Itu kan saya cakap ni. Puteri-puteri yang bagus. Cuma perlu ubah diri sendiri. Tuntut ilmu agama pertama sekali.
dengan lebih detail lagi. Baik aliran ahli sunnah wal jamaah, jangan ambil yang wahabi tu. Kan dulu yang ada wahabi dulu kan dah kalah. Habis runtuh satu UMNO dulu. Sebab ada wahabi dalam tu. Okay? Belajar ilmu agama beraliran ahli sunnah wal jamaah. Wahai puteri UMNO. Dan puteri UMNO, saya nak pesan juga kepada puteri UMNO. Bahawa saya sebenarnya sayang puteri-puteri UMNO ni dan yang orang lain juga. Supaya saya sayang untuk kebaikan. Supaya memahami isu itu lebih cerdik lagi. Lebih pantas. Jangan hilangkan benda yang dalam kepala ni. Menggunakan akal kita yang salim. Itu cara dia. Jangan kita terus kritik-kritik dan sebagainya. Jaga sikit aib orang miskin dan fakir tu. Kadang-kadang ada di sebahagian mereka itu yang mengaibkan orang fakir miskin. Itu yang kita tak nak. Ini yang kita tolak. Kemudian kepada puteri UMNO juga, awasi fahaman-fahaman yang tanpa ilmu ni. Ajaran Syiah, Wahabi, liberal, pluralism dan sebagainya. Okay? Itu kata-kata saya kepada puteri UMNO. Sebab ada daripada pihak mereka ada maklumkan tentang statement mereka pada saya. Jadi saya respon lah. Saya baik lah, saya kata terima kasih banyak-banyak. Okay? Alhamdulillah, setan masalah. Kita makan kacang tu. Tak ada soalan pun ni. Ramai yang tengok ni. Semain isyak ke? Alhamdulillah. Kalau tak semain isyak, ingin lupa semain isyak tau. Yang duduk kat sini, kerja tekan. Netizen ni memang bagus tu lah. Okay? Ada apa lagi? Okay, itu saja. Makan kacang dulu kata. Okay, lupalah. Jadi jangan lupa, kekalkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah al-maturidiyah, percaya bahawa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya, bukan di langit, bukan di antara arasy, bukan di mana-mana, adanya tanpa bertempat dan tanpa berarah. Dan hati-hati dalam ceramah kita, jangan burukkan, dengar, jangan burukkan ibu dan bapa kita.